Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Khair Mumin Hakim bin Islamul Khair. Nombor metrik 1192386. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mukri Muhammad bin Zulkhair. Nombor metrik 1192369. Assalamualaikum. Nama Ahmad Arfuddin bin Sardini. Nombor metrik 1192832. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuza Amalina binti Muhammad Azman yang bernombor metrik 1193169. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iyana binti Cik Seno. Nombor metrik 1192358. Okey, perkenalan bagi kita punya pembentangan adalah mengenai tajuk pemikiran aliran yang berkaitan dengan alam sekitar. Okey, jadi alam sekitar ini merupakan segala benda hidup dan bukan benda hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Juga kita boleh katakan alam sekitar ini merupakan flora dan fauna. Yang mana alam sekitar ini meliputi beberapa komponen yang tertentu. Yang pertama sekali ialah unit landscape yang berfungsi sebagai sistem semula jadi tanpa penglibatan manusia. Termasuk tumbuh-tumbuhan, haiwan, batu-bata dan sebagainya, serta fenomena ini semula jadi yang berlaku. Kemudian sumber sejagat semula jadi serta fenomena fizikal yang tidak mempunyai batasan tertentu seperti udara, air dan iklim, serta tenaga sinaran, cas elektrik dan kemagnetan yang tidak wujud hasil daripada aktiviti manusia. Selain itu, alam sekitar ini adalah merupakan pinjaman perkataan daripada bahasa Arab, iaitu alam, iaitu yang terdiri daripada huruf akar, ain, alif, lam, mim. Jadi itu sahaja daripada pengawalan kita. Kita akan teruskan dengan beberapa objektif dan kita punya pengakhiran pembentangan. Terima kasih. Saya akan meneruskan bagi bab pengenalan, iaitu kaedah kajian dan kepentingan kajian. Kaedah kajian, kami menggunakan dua kaedah, iaitu kajian literatur dan kajian kepustakaan. Tujuan kajian literatur ini adalah untuk menjelaskan kajian yang akan dijalankan berdasarkan maklumat dan pengetahuan yang tepat tentang hubungan kait antara tajuk kami dan juga isu yang kami kaji, iaitu jenis dan punca pencemaran alam sekitar di Malaysia. Kami juga menjalankan kajian kepustakaan, iaitu merujuk kepada tulisan-tulisan terdahulu, kerana melalui kaedah ini kami percaya kami akan dapat gambaran yang jelas mengenai isu-isu alam sekitar dan pencemaran di Malaysia. Seterusnya, kepentingan kajian. Alam sekitar sebenarnya merupakan elemen penting dalam menentukan kesejahteraan dan kualiti hidup manusia sejagat. Disebabkan populasi manusia yang semakin meningkat, kebergantungan manusia kepada dunia sains dan teknologi semakin meningkat. Disebabkan itu, kesedaran terhadap kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar semakin menipis dalam kalangan masyarakat. Khususnya di Malaysia ini sendiri menunjukkan tahap kesedaran kepada alam sekitar masih rendah. Ini kerana masyarakat menganggap hanya kerajaan saja yang perlu bertanggungjawab terhadap isu alam sekitar ini. Seterusnya, alam sekitar merupakan elemen yang berkait rapat dengan kehidupan manusia. Alam sekitar yang sihat dapat menjamin kualiti hidup manusia yang sejahtera. Walau bagaimanapun, khazanah alam semakin pupus di telan zaman sejak kebelakangan ini. Disebabkan apa? Disebabkan kepesatan populasi manusia itu sendiri. Seterusnya, berlakulah banyak kerusakan di muka bumi ini. Seperti dalam kata Muhammad Faizal dalam bukunya, khazanah alam semakin pupus di telan zaman akibat keuntungan dan tamak haluba golongan tertentu. Akhir sekali, isu-isu alam sekitar global seperti kehilangan biodiversity, kemerosotan sumber asli, pemanasan global semakin kerap dibincangkan di media sosial maupun
di bibir-bibir masyarakat. Malah isu ini sebenarnya sudah lama diperdebatkan, seperti di persidangan di Stockholm pada tahun 1972. Hakikatnya, pelbagai langkah telah diambil untuk memelihara dan memelihara kembali alam semula jadi dan ekosistem ini. Malaysia juga tidak ketinggalan untuk sama-sama terlibat. Kesimpulannya, kita sebagai warga negara Malaysia perlulah bertanggungjawab memelihara dan memelihara alam sekitar supaya anak cucu kita nanti akan selesa menjalani kehidupan di kemudian hari. Tujuan saya mengkaji tentang tajuk ini pada hari ini ialah kerana untuk mengetahui tentang keseimbangan pengurusan alam sekitar secara terancang dalam mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Keseimbangan alam merujuk kepada semua sumber yang diperlukan untuk keseimbangan hidup supaya dapat dibekalkan secara berterusan melalui interaksi yang berlaku dalam alam semula jadi. Interaksi ini berlaku di antara organisma atau antara organisma dengan persekitaran. Interaksi organisma yang datang dari alam sekitar, iaitu alam semula jadi, dapat menghasilkan ekosistem yang stabil dan seimbang. Seterusnya, keseimbangan alam boleh dicapai melalui jaringan makanan dan persekitaran semula jadi seperti kitar karbon. Jika diikutkan melalui teori pada zaman dahulu, iaitu mereka berpendapat bahawa sistem ekologi memerlukan keseimbangan homostatik yang stabil untuk mengatasi keseimbangan alam. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan punca dan jenis pencemaran di Malaysia. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air bermaksud perubahan kepada sifat-sifat fizik, kimia dan biologi air sehingga menjejaskan kegunaan air dan memudaratkan kesihatan dan keselamatan awam. Antara punca-punca pencemaran yang pertama ialah kilang-kilang yang tidak bertanggungjawab. Kebanyakan kilang-kilang dibina di sepanjang sungai untuk memastikan bahan-bahan buangan disalurkan ke dalam sungai-sungai berkenaan. Masalah timbul apabila cecair kimia yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat dan mengandungi bahan toksik yang mencemarkan air sungai dan laut. Kebanyakan kilang membuang sisa cecair dan pepejal ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai tercemar seperti Sungai Juru yang terletak di seberang perai Pulau Pinang, yang menunjukkan warna air di Sungai Juru berwarna hitam pekat apabila sampai di laut. Punca yang kedua, bahan-bahan buangan radioaktif yang terhasil dari makmal-makmal yang mengandungi sisa-sisa toksik larut dalam air yang telah mencemarkan air sungai dan laut. Stesen nuklear juga mengalirkan bahan buangan ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai tercemar. Pencemaran air boleh berlaku disebabkan pembuangan sisa bahan radioaktif seperti di Laut Caspian dan di perairan hemisfera utara. Dan yang ketiga, pembuangan sisa kimia kilang, ladang dan ladang kelapa sawit. Yang kedua, pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi bermaksud bunyi bising keterlaluan yang boleh memekakkan telinga sesiapa yang mendengarnya. Antara puncanya ialah yang pertama, pembangunan dalam kawasan industri. Pembangunan negara yang pesat menuju status negara industri yang menyebabkan bilangan kenderaan di jalan raya meningkat merupakan juga antara sumber bunyi utama di negara kita. Projek-projek pembinaan yang menggunakan banyak jentera dan pembinaan lebih banyak. Lapangan terbang juga merupakan antara penyumbang lain pencemaran bunyi. Punca yang ketiga, mendengar radio dan menonton program televisyen dengan suara yang kuat. Punca yang keempat, mengadakan konsert pada musim perayaan. Pada sesetengah masa, aktiviti masyarakat seperti mengadakan konsert semasa musim perayaan tidak merendahkan bunyi pembesar suara walaupun selepas pukul 12 malam.
ianya juga merupakan pencemaran bunyi yang sering berlaku. Yang ketiga, pencemaran udara. Pencemaran udara boleh diklasifikasikan kepada dua bahagian, iaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer ialah pencemaran yang dihasilkan sulfur monoksida dan karbon monoksida hasil dari pembakaran tidak lengkap yang menyebabkan zarah-zarah halus terampai di udara. Sebagai contoh, pelepasan asap dari egzos kenderaan. Manakala pencemaran sekunder pula tindak balas sulfur dioksida yang bergabung dan membentuk dengan gas-gas yang tidak diperlukan oleh benda hidup seperti gabungan sulfur dioksida, sulfur monoksida dan wap air akan menghasilkan asid sulfurik. Punca pertama, perlepasan asap dari egzos kenderaan, asap dari industri kilang, penggunaan arang batu yang tidak terkawal dan pembakaran di tempat pelupusan. Punca yang kedua, fenomena semula jadi seperti kebakaran hutan dan letusan gunung berapi. Dan yang terakhir ialah pencemaran tanah. Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan hakisan. Antara punca-puncanya ialah dari buatan manusia yang masuk dan mengubah lingkungan tanah alam ini yang disebabkan oleh kebocoran limpahan air atau bahan kimia industri, maksudnya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Yang kedua, perubahan bahan kimia tanah yang radikal. Hal ini telah memberi dampak ataupun kesan kepada manusia, ekosistem dan pertanian. Seterusnya, kesan-kesan aliran pemikiran terhadap alam sekitar. Alam sekitar ini sebenarnya adalah indah-indah belaka jika kita pandai menjaga, mencintai dan menghargai alam sekitar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ini tidak ada cacat tercelanya jika kita dapat menjaga keamanan dan kebersihan alam sekitar. Kesan-kesan keburukan-keburukan yang terjadi adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak pernah bersyukur dengan alam ini. Mereka juga tidak pandai untuk menghargai dan berterima kasih kepada alam kerana mereka tidak tahu tentang kewujudan asal-usul manusia itu sendiri, padahal ianya juga daripada tanah. Mungkin segelintir daripada mereka menyatakan bahawa alam sekitar ini adalah perkara yang yang mudah dipandang enteng. Sebenarnya, jika kita tidak dapat menjaga keamanan dan kelestarian alam sekitar ini, tersangatlah memberi impak kepada kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan-haiwan yang terdapat di atas muka bumi ini. Amat buruklah jika semuanya tidak pandai untuk menjaga keamanan, kelestarian dan kemakmuran alam sekitar. Hal ini jika dapat dilihat di media sosial dan sebagainya, mestilah kita pernah mendengar tentang isu pencemaran alam sekitar. Tidak kiralah pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran-pencemaran lain. Sebenarnya pencemaran ini perlulah dielakkan untuk manusia itu sendiri, untuk bercucuk tanam dengan alam sekitar. Kesan seterusnya ialah mengenai isu pemanasan global. Sejak kebelakangan ini, kita boleh lihat terlampau banyak direkodkan dengan perubahan cuaca yang sekarang yang semakin merunsingkan. Dan kesan pemanasan isu global ini berlaku secara drastik terhadap dunia. Sama ada kita sedar ataupun tidak sedar tentang isu pemanasan global ini, kerana isu pemanasan global ini tersangatlah
berbahaya kepada kehidupan manusia itu sendiri dan juga yang berada di atas muka bumi ini. Kesan isu pemanasan global ini berlaku disebabkan oleh dua faktor, iaitu kesan terhadap rumah hijau dan juga penipisan lapisan ozon. Kesan yang seterusnya ialah kesan terhadap air. Kesan terhadap air ini juga boleh menyebabkan kemusnahan ekosistem akuatik. Pencemaran air ini juga bukan berlaku dan terkesan kepada kehidupan akuatik sahaja, malah sangat memberi impak negatif terhadap kesihatan dan juga persekitaran. Dan yang terakhir ialah kesan kepada rumah hijau. Sebenarnya, pemanasan global dan kesan rumah hijau merupakan dua fenomena yang tidak asing kepada kita. Seterusnya, jika kita lihat apakah itu kesan rumah hijau, sebenarnya apabila bumi ini dipanaskan oleh sinaran matahari, sebahagian daripada haba tersebut sepatutnya dipantulkan balik kepada angkasa lepas. Namun disebabkan bumi diselaputi oleh lapisan atmosfera, sebahagian haba yang dipantulkan ini terperangkap di atmosfera ini. Hal ini mengakibatkan peningkatan suhu atmosfera. Akhir sekali, keadaan ini juga digelar sebagai kesan rumah hijau. Seterusnya terdapat juga gas-gas yang tertentu yang berada dalam atmosfera itu sendiri yang menyerap haba dan menyebabkan kesan rumah hijau. Antaranya ialah gas karbon dioksida, klorofluorokarbon, metana dan nitrous oksida. Hari ini saya akan membentangkan kesimpulan dan cadangan untuk kajian ini. Kesimpulan untuk kajian ini ialah kesedaran alam sekitar merupakan satu nilai penting pada individu untuk menanam sifat keprihatinan terhadap pengurusan dan pencemaran alam sekitar. Dan perubahan tingkah laku dan amalan merupakan objektif utama kajian ini. Okey, bagi cadangan untuk kajian ini, yang pertama ialah langkah untuk melindungi alam sekitar ini bukanlah tanggungjawab pihak kerajaan sahaja, tetapi tanggungjawab untuk semua pihak, iaitu tanggungjawab semua masyarakat. Ya. Yang kedua, seorang pengguna perlulah memilih barangan yang tidak mendatangkan pencemaran kepada alam sekitar. Dan yang terakhir ialah media massa memainkan peranan penting dalam membentuk cara pemikiran pengguna. Ini kerana ramai masyarakat di luar sana yang mendapatkan info semasa melalui media massa. Oleh itu, media massa memainkan peranan yang penting untuk membentuk cara pemikiran pengguna. Itu saja dari saya.